Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia ini. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu di sini untuk kita meneruskan pengajian kita yang mana kita sedang membincangkan tentang hadis yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Hadis ini didatangkan daripada Abu Dzar radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maksudnya, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada dan ikutilah ataupun iringilah kejahatan yang kamu lakukan dengan mengerjakan kebaikan. Nescaya ianya nanti menghapuskan segala kejahatan tadi. Dan berakhlaklah kamu dan berperangai baiklah kamu dengan manusia atau sesama manusia dengan perangai yang baik. Jadi kita dah bincangkan minggu yang lalu agar untuk mendapatkan kebaikan dari Allah SWT, kalau ada sesuatu kesilapan yang kita lakukan atau ada sesuatu kesalahan yang terlanjur kita jalankan, maka hendaklah kita iringi kesilapan kita tadi atau kesalahan kita dengan membuat amal yang soleh. Amal yang soleh itu nanti ataupun amal-amal yang baik itu akan menghapuskan kesilapan kita dan akan juga menghapuskan sayiat ataupun keburukan-keburukan yang kita lakukan sebelum itu. Jadi amal-amal yang soleh itu banyak, sembahyang termasuk amal soleh, berderma termasuk amal soleh, kita senyum dengan orang pun termasuk dengan amal soleh, menolong orang-orang tua, mengangkat barang yang berat hantar ke rumahnya, itu pun termasuk amal yang soleh. Memimpin orang-orang yang bertongkat pun termasuk amal saleh. Jadi mana saja kebaikan yang kita lakukan, semuanya itu nanti akan menjadi sebagai penghapus dosa kita ataupun kesalahan yang kita lakukan sebelum itu. Jadi yang kita sedang bincangkan inilah pengajaran hadis ini. Daripada hadis ini kita dapat pengajaran ada 3 hukum yang amat penting, iaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah hak seorang mukallaf, dan yang ketiga ialah hak seorang hamba. Hak Allah Subhanahu wa taala ialah kita bertakwa kepadanya, iaitu menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan juga yang dilarang olehnya. Hak mukallaf iaitu orang-orang, hak mukallaf ni mana kita semua ni termasuk orang yang mukallaf yang dah diwajibkan untuk menjalankan kewajipan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, ialah menghapuskan kejahatan yang telah dikerjakan. Jadi menjadi kewajipan kita, kalau kita melakukan sesuatu yang tak baik, hendaklah kita bertaubat dan menghapuskan apa yang telah kita lakukan itu. Sementara hak hamba pula ialah elokkan pergaulan antara sesama manusia dalam masyarakat. Jadi di kalangan masyarakat, dia pun ada hak terhadap diri kita, iaitu kita kenalah layan mereka mengikut layanan yang baik, bergaullah dengan mereka dengan satu pergaulan yang baik, gunakanlah bahasa-bahasa yang mulia, yang menarik, boleh membawa kepada kasih sayang antara satu sama lain. Jauhkanlah daripada menggunakan kata-kata yang kesat, jauhkan lagi lah daripada menggunakan kata-kata yang boleh membawa kepada sesuatu yang boleh merosakkan hubungan kita. Jadi ketiga-tiga hak tadi, iaitu hak Allah, hak seorang mukallaf, hak seorang hamba, masuk dalam tuntutan dan pengertian takwa. Jadi
kalau kita menjalankan perintah Allah SWT itu termasuk dalam ajaran takwa. Kalau kita menunaikan hak kita ni, di mana kalau kita dah buat salah, kita kena membersihkan kesilapan kita, kesalahan kita, itu juga termasuk dalam ajaran takwa. Dan begitulah juga apabila kita berbaik-baik dengan masyarakat, itu juga termasuk takwa. Jadi takwa itu luas. Bukan hanya takwa tu hanya setakat menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, iaitu hak Allah je kita tunaikan, tapi hak diri kita sendiri pun kita kena tunaikan. Kalau kita kotor, badan kita kotor, kita kena bersihkan, mandilah, itu termasuk hak diri kita. Kalau kita sekarang sedang dalam keadaan yang lapar, kita mesti tunaikan, penuhkan perut kita dengan makanan supaya menghilangkan kelaparan tadi. Dengan itu memberikan kita tenaga dan membolehkan kita bekerja, berusaha dan juga beribadat. Jadi tak boleh umpamanya setakat kita menunaikan hak Allah, sembahyang, puasa dan sebagainya, hak diri kita sendiri kita abaikan, tak jaga kesihatan, tak jaga badan, tak jaga keperluan kita, itu pun salah, sehingga kita menjadi orang yang susah, menjadi orang yang sakit, menjadi orang yang menderita. Dan jadi hak badan kita tu kita biarkan, bermakna kita tak jalankan takwa kita kepada Allah SWT, dan bermakna juga kita akan berdosa kerana membiarkan hak diri kita tu tidak tanpa diisi ataupun tanpa dipenuhi oleh kita sendiri. Manakala hak masyarakat tu adalah hamba Allah. Kawan-kawan yang berada di sekeliling kita tu semuanya adalah hamba-hamba Allah. Dan hamba-hamba Allah yang bernama manusia ni adalah orang yang mulia di sisi Allah SWT. Allah berfirman, inna walaqad karramna bani adama, sesungguhnya kami telah muliakan manusia fil barri wal bahri, makna sama ada di lautan ataupun di daratan dan sebagainya. Jadi maknanya manusia tu adalah mulia di sisi Allah. Jadi kemuliaan manusia tu mesti kita hormati, sebab dia mendapat kemuliaan ni, macam kita semua mendapat kemuliaan dari Allah SWT, bukan daripada orang luar, bukan daripada makhluk. Jadi oleh kerana kita ni dimuliakan oleh Allah, maka sewajarnya jugalah kita memuliakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah itu sendiri. Jadi cara nak memuliakan makhluk tadi, berakhlak dengan yang baik, pergaulilah mereka dengan cara yang baik, berbudi bahasa dengan mereka, beramah mesra, dan jangan menyusahkan mereka, dan jangan mengintai-intai kesilapan mereka, dan jangan juga cari-cari kesalahan mereka. Jadi itu maknanya kalau kita mencari kesilapan orang, mengintai-intai kesilapan orang, bermakna kita nak menjatuhkan maruah dia, nak menjatuhkan kemuliaan kemuliaan diri dia yang telah dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang dapat menunaikan pengertian tersebut secara keseluruhannya. Jadi itulah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini juga dikuatkan oleh beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 159. Firman Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang maksudnya, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepadamu, wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, iaitu sahabat-sahabat dan pengikutnya. Dan kalaulah kamu bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadap kamu, dan pohonkanlah keampunan bagi mereka, dan juga bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan juga hal-hal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermusyawarah untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi kalau kita tengok ayat ini menunjukkan bahawa berlemah lembut dengan masyarakat adalah satu perkara yang boleh menarik mereka
untuk berbaik-baik dengan kita. Sehingga dalam ayat ini Allah SWT menerangkan kerana rahmat yang berlimpah-limpah daripada Allah kepada kamu ya Muhammad, maka kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Mana kamu bercakap baik dengan orang-orang yang memusuhi kamu. Kamu ajar mereka supaya menyembah Allah SWT. Kalaulah kamu kasar, kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu kasar, kamu bersikap tidak lemah lembut terhadap mereka, cakap kasar, nescaya mereka akan lari daripada diri kamu. Jadi maknanya kamu tak akan berjaya memujuk mereka supaya menjadi orang-orang yang beriman atau menjadi orang-orang yang baik. Tapi dengan sikap lemah lembut kamu, itulah menyebabkan kamu mereka tu rasa tertarik dengan kamu. Itu salah satu cara dakwah, taktik untuk kita menarik orang-orang yang belum ataupun yang belum mau lagi menyaut seruan Allah SWT, ialah dengan kita menunjukkan sikap baik kita kepadanya. Supaya dengan itu dia akan tertarik dengan sikap kita, dan dengan sebab itu dia tentu mahu tahu akan apa ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Islam tu. Itu taktik lah. Tapi kalau dulu Rasulullah tu kasar lah, saya tak fikir dia boleh berjaya. Tapi rahmat Allah yang melimpah ruah kepadanya, dia menjadi orang yang lembut. Dengan musuh-musuhnya dia pun lembut, dengan orang kebanyakan pun dia lembut, sehingga orang yang asalnya nak memusuhi beliau pun akhirnya lembut dan tunduk untuk mengikut ajaran-ajarannya. Kita lihat bagaimana seorang nenek yang tua, yang terlalu iri hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi dia buat susah kepada Rasulullah. Tempat lalu lalang Rasulullah tu dia letakkan duri ranjau, dia taruh kayu-kayu hingga menyebabkan Rasulullah susah nak berjalan. Tapi Rasulullah setiap kali jalan dia tepikan semua yang susah tu, kayu-kayu ke atau duri-duri ditepikan, dia jalan macam biasa. Boleh katakan tiap-tiap pagi lah pengalaman Rasulullah begitulah. Dia akan nampak bahawa tempat jalan dia, tempat lalu lintas dia selalu ditabur oleh orang dengan duri-duri yang susah. Dan dia tahu yang buat tu ialah orang tua tu lah, yang tinggal di depan rumah tu. Satu masa dia berjalan, dia dapati bahawa tempat jalan dia tu biasa je, macam biasa je. Jadi bila dia tengok tempat jalan biasa, dia tentu nak tahu apa hal orang ni. Hari ni kenapa tak ada kerja overtime pula dia? Selalu bukan main susah-susah cari barang-barang, cari benda-benda yang boleh menyusahkan Rasulullah untuk berjalan. Tapi hari ni kosong pula. Rasulullah pergi rumah orang tua ni, tengok apa khabar orang ni. Rupanya orang tua ni sakit, mungkin sakit tenat, sakit demam ke, tak boleh bangun. Rasulullah sendiri menolong dia, memberikan air kepada dia. Jadi orang tua ni terfikir, aku buat tak baik dengan dia, dia buat baik dengan aku. Maknanya orang ni bukan calang-calang orang ni luar biasa. Tentulah ajarannya pun bukan calang-calang, dengan sebab layanan istimewa yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya, dan dengan sebab dia tak balas dendam pun. Rasulullah tak balas pun dendam duri dengan duri, tak ada dia. Dia tak ambil duri itu letakkan kat depan pintu dia, tak ada pun. Dia tak ambil duri itu letakkan depan pintu nenek, tak ada. Dia ketepikan untuk bolehkan dia jalan aja. Besok ada lagi pun sama juga dia buat. Jadi dengan apa yang dilakukan itu menyebabkan si nenek tua ni yang asalnya marah sangat dengan Rasulullah, benci sangat Rasulullah, akhirnya mengucap 2 kalimah syahadat. Inilah kalau Tuhan mengatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu haulak, lam faddu min haulik. Kalau kamu berlaku kasar, cakap kasar, bersikap kasar, tentu dia akan lari. Dia akan lari daripada kamu dan kamu tak berjaya. Tapi bila kamu sikap lembut, bila dia datang minta maaf, fa'fu anhum, minta maaf, maafkanlah. Bukan saja setakat terima saja, maafkan kesilapan dia yang lalu.
kerana dia sekarang dah kembali ke pangkal jalan. Kalau Rasulullah pun boleh maafkan orang-orang yang dah banyak menyusahkan dia, orang-orang yang mengejek-ngejek dia, kita pun apalah salah memberi maaf kepada orang-orang yang dah biasa ataupun yang buat salah dengan kita. Jangan simpan dalam hati. Selagi kita simpan dalam hati, selama itulah hati kita tak tenang, maka kita tak akan tenteram. Hidup kita tak akan tenteram, kerana kita akan selalu terus ingat kepada orang yang kita tak senang tu. Tapi bila kita maafkan, kita rasa lapang, kerana antara kita dengan dia dah tak ada apa-apa, dan dia boleh terima kita pula tu. Kan senang kita. Dulu waktu saya masih sekolah, ada satu kawan tu entah apa dia merajuk dan sebagainya, jadi selalu menjauhkan diri. Bila berkumpul ramai-ramai pun dia macam tak membual dengan saya. Tapi saya dekat juganya, selamba je kat muka. Lama-lama dia pun terimalah, kita dah selamba selalu terima. Lebih-lebih lagi dia pun pelajar agama kan. Walaupun pelajar agama masih budak-budak, jadi mesti ada perasaan geram, kerana kesilapan yang kita lakukan tu dia masih geram. Tapi bila kita dia terima kita bermakna, maknanya tu dia dah maafkanlah kita. Kita pun dah terima dia, dah kita maafkanlah dia. Jadi rasa ketenteraman tu selepas tu. Walaupun masa tu masih budak-budak lagi, tapi kita rasa ketenteraman bila kita ke mana-mana campur dengan kawan pun kita dapat rasakan senang, happy, kerana semua orang yang kita campur tu menerima kita. Tapi kalau kita bercampur dengan orang, ada orang yang tak boleh terima kita, kita terasa. Itulah akibat kalau kita tak mau memberi maaf kepada kesalahan orang lain. Jadi dia punya risikonya, akibatnya kita juga sendiri yang terima. Dalam ayat ni Tuhan menerangkan fa'fu anhum. Dia dah buat salah, wahai Muhammad, maafkan mereka. Bukan itu saja, wastaghfir lahum. Tolong minta ampunkan, minta doa ampunkan mereka. Bukan makna suruh maafkan kesilapan dia kepada kamu saja, tapi tolonglah mintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dosa-dosa mereka yang lalu tu dimaafkan oleh Allah. Sampai macam itu sekali perintah Allah kepada mereka, kepada Nabi kita Muhammad, wastaghfir lahum wasyawir lahum fil amri. Kalau ada masalah-masalah dalam perkara-perkara kenegaraan dan sebagainya, berundinglah bersama-sama mereka. Kemudian apabila kamu dah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi ayat ini yang terkandung dalam surah Al-Imran itu adalah ayat yang mengandungi tinggi akhlaknya, yang kalau kita lakukan, kita akan menjadi manusia yang hidup dalam keadaan aman, sempurna dan tenang pada bila-bila masa pun. Jadi kalau kita masih ada lagi rasa musuh-musuh ada dengan kawan-kawan yang tak baik dengan kita, walaupun dah lama kita tak jumpa, kita masih terasa dalam diri kita. Itu perkara biasalah. Memang jadi kebiasaan manusia, selagi belum beres sesuatu hal, dia akan terbawa-bawa dalam hati dia dan akan teringat-ingat, walau macam mana dia cari jalan untuk bertenang pun tak boleh tenang. Dia tak boleh tenang. Bacalah ayat Quran banyak-banyak pun, bacalah zikir, dia masih ingat, tak tenteram lagi. Samalah juga apabila kita dah melakukan kesilapan kepada Allah SWT. Jadi kita fikir, kita kenang balik, ingat balik, jadi hati kita jadi takut. Kalau kita dah ingat kesilapan, dosa yang kita lakukan kepada Allah tu, jadi hati kita menjadi takut, bimbang. Walaupun dah banyak walaupun dah banyak kita bertaubat dan beristighfar, dah banyak duit juga yang kita masukkan dalam tabung, yang kita tahu $1 kita masukkan, $700 kita dapat di sisi Allah nanti, $200 dapat $1,400, sebab itu digandakan sampai 700 kali ganda. Walaupun dah banyak kita buat, dah banyak kita buat baik, dah keluarkan zakat, dah sedekah pada orang susah sebagainya, tapi bila kita kenang kembali, mesti kita ingat. Dah ingat, jadi takut. Kenapa tak takut? Macam mana rasa tak takut? Bila nak masuk dalam kubur, kita seorang, isteri tak ikut, suami tak ikut, bapa tak ikut, tak ada apa yang ikut pun.
Tak boleh nak pasang lampu, bagi tahu dengan PUB semua masukkan lampu, tak boleh pun. Dah kita dah belajar pula masuk dalam tu ada dua senario. Satu, kalau baik kita kat sini bekal cukup, maka duduklah kita dalam taman-taman syurga. Kalau bekal tak cukup, ada bekal tapi bekal dah rosak kerana asyik dendam orang tak habis-habis, maka kata Nabi, raudhat imma khufratun min hufarin nar, sama ada kita duduk dekat-dekat dengan lubang api neraka atau terowong-terowong api neraka. Bukan boleh berubah. Kat dunia ni kalau kita jahat-jahat pun boleh berubah jadi baik. Miskin pun kita usaha semua-semua boleh jadi kaya. Kalau dalam alam barzah, dalam alam akhirat, kalau dah tempatnya kat terowong api neraka, tak boleh tukar kepada taman syurga. Sebab dah habis usaha tu kan. Ini yang menyebabkan jadi kita takut. Lebih-lebih lagi bila sampai hari akhirat, bila diadili oleh Allah SWT, bila kita menghadap Allah, kaki kita di dua, menghadap Allah SWT, hakim paling tinggi, menghadap hakim kat Singapura pun dah menggigil orang. Apalagi hakim Allah SWT. Jadi bimbang dan takut ini bagus bagi kita. Dengan itu kita mau tambahkan lagi, kita bertaubat, kan? Jadi dengan itu kita rasa aman. Bila kita dengar ceramah mengatakan bahawa Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, lagi hati kita tambah tenang. Bila kita dengar ceramah pula bahawa Allah tu Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan sebagainya, lagi bertambah tenang. Semuanya tu melalui pendengaran dan bacaan Al-Quran baru mentenangkan kita. Itulah caranya kan, untuk mententeramkan hati. Jadi setiap yang kita lakukan tu macam mana pun mesti terbuku dalam hati kita. Kalau kita dengan Allah, mintalah maaf dengan Allah. Kalau yang terbuku tu dengan manusia, mintalah maaf dengan manusia. Sekarang saya katakan macam dulu saya pernah katakan, kita sekarang ada Facebook. Cari teman-teman lama, mesti ada lah dia buka Facebook. Sebenarnya rumah lama tak dapat jumpa dengan dia, minta kita bagi tahu, kita kenalkan diri kita di sebulan. Dulu saya buat gini, maafkanlah saya. Tapi kalau dia tak bagi maaf tu terpulang pada dia lah. Itu antara dia dengan Allah SWT. Yang penting maaf tu dah datang daripada diri kita sendiri. Dan memang itu yang Allah suruh, fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi kita dah maafkan dia. Kalau dia tak mau maafkan, kita tak boleh paksa dia untuk memaafkan kita, kan? Jadi kita ikutilah apa yang dilakukan oleh, ataupun apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, supaya bersikap lemah lembut. Kalau orang tu dah terima kamu, maafkan dia, mintakan ampun untuk dia, dan bolehlah berunding dengan dia, boleh berkira dengan dia lah. Jadi kita pun maknanya sama juga bila dalam masyarakat pun, kalau ada kesilapan-kesilapan yang dilakukan orang, kita mesti bersedia maafkan. Dan malah kalau nak jadi orang yang lebih mulia lagi, doakan lagi, mudah-mudahan kesilapan-kesilapan dia juga diampunkan oleh Allah SWT. Semoga penerangan yang lebih kurang dalam 25 minit ini akan menyedarkan diri saya dan juga menyedarkan diri tuan-tuan dan bapa-bapa sekalian. Mudah-mudahan kita akan sentiasa menjadi orang yang sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Amin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi faqihna wa faqih din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.